A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-290 insya-Allah. Muka surat 290. Hari ini kita akan bersama-sama di surah Isra ayat yang ke-76 sehingga ayat yang ke-86 insya-Allah Ayat yang ke-76 hingga ayat 86 daripada surah Isra. Hari ini insya-Allah kita akan tengok sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sikap orang-orang musyrik Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak buat pelbagai masalah kepada Nabi SAW. Bukan hanya mereka tidak menerima dakwah, tetapi mereka menolak dakwah, dan dalam masa yang sama mereka ini berusaha bersungguh-sungguh bagaimana macam-macam bentuk mereka lakukan untuk menghalang orang daripada menerima dakwah Nabi SAW, dan nak pastikan bahawa Nabi ini akan ditolak oleh semua orang. Jadi itu adalah satu sikap yang sangat-sangat dahsyatlah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita ini pelbagai bentuk-bentuk lagi yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya-Allah daripada ayat yang ke-76 insya-Allah kita akan tengok lagi. Kalau sebelum daripada ini kita tengok bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa di antara apa yang mereka lakukan terhadap Nabi ini ialah mereka menawarkan, dan Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa kalaulah tidak, bukanlah makna Nabi SAW menerima tawaran mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kurniaan Allah Taala kepada Nabi kita SAW yang menjadikan orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dipelihara, ditetapkan pendirian. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kekuatan kepada orang-orang beriman ini untuk tidak terkeliru ataupun tidak terfitnah ataupun tidak terasa nak terima apa yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Jadi insya-Allah kita akan tengok ayat yang ke-76 pada pagi ini insya-Allah. Ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ard liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam ayat ni ialah apa dia, antara lagi sikap ataupun antara lagi usaha yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mau beriman dan juga menghalang Islam ini, antaranya yang dibuat oleh mereka terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh mereka terhadap Nabi kita, dan juga sebenarnya inilah juga yang Allah Ta'ala ceritakan akan berlaku sepanjang zaman, sepanjang bila-bila pun orang-orang apabila ada pendakwah yang mengajak kepada Islam, maka akan berlakulah perkara-perkara ini. Jadi so kita kena ingat bahawa kalaulah tidak berlaku pada kita, mengapa? Mungkin ada orang bertanya kan, kenapa tak berlaku pun pada kita? Ya, kadang-kadang tidak berlaku kepada seseorang itu kerana mereka tidak berusaha untuk menarik orang kepada Islam. Mereka tak berdakwah, mereka tak mengajak kepada Islam. Jadi bagaimana orang nak menentang mereka kalau mereka tak buat apa-apa? Mereka hanya menjadi orang yang hanya mengamalkan Islam untuk diri sendiri saja kan? Jadi oleh kerana itulah maka seorang Islam sepatutnya ialah mereka ni bukan hanya mengamalkan Islam untuk diri sendiri saja, tetapi mereka hendaklah berusaha untuk menyebarkan. Barulah mereka akan terkena perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang kita baca pada pagi ini sebagai contohnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata wa in kadu la yastafizzunak. Allah Taala kata hampir-hampir, maknanya mereka ni dah nak buat ni, iaitu la yastafizzuna. Yastafizzu ni boleh kita terjemahkan, kita kata mereka ni orang kafir ni menggertak Nabi, memujuk Nabi, memprovok Nabi, memalukan dia. Semua cara, semua bentuk yang mana yang digunakan untuk menolak seseorang itu buat satu benda, maka itu nama dia yastafizzu. Kita kata memprovok dalam bahasa sekarang mungkin yastafizzunak. Mereka ini Allah Ta'ala kata pasti yastafizzunak,
berusaha untuk push kamu ni yang minal ardi, daripada bumi. Bumi sini maknanya lah bumi Mekah, iaitu mereka berusaha nak keluarkan Muhammad ni daripada bumi Mekah. Kalau boleh tak nak tengok lah, tak nak dengar lah Muhammad ni ceramah, asyik berdakwah saja ni. Liyukhrijuka minha, untuk mereka ni keluarkan Muhammad tu daripadanya. Wa izan, Allah Ta'ala kata, wa izan la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kalaulah ini berlaku, iaitu kalaulah Muhammad ini dikeluarkan, dapat mereka keluarkan daripada Mekah ni, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa izan la yalbathuna khilafaka illa qalila, mereka tak akan dapat tinggal lama selepas daripada Nabi dah tak ada, melainkan sebentar saja. Apa maksud ni? Ulama memberi dua maksud. Yang pertamanya, Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, kalaulah mereka ni keluarkan Muhammad tu daripada situ, ertinya mereka ni dah layak mendapat azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apabila Nabi, seorang Rasul, seorang Nabi tak ada di tempat tu, maka ertinya mereka dah boleh diseksa oleh Allah SWT. Allah SWT tidak menyeksa satu-satu kaum tu kerana Nabi tu ada di situ. Kerana maka seolah-olahnya Nabi itu dapat memelihara mereka lah. Kalau Nabi dah tak ada, sebagaimana apa yang berlakukan, Allah SWT sebutkan kisah sebelum daripada ni, iaitu kisah Nabi Hud ke kisah Nabi Saleh. Allah Ta'ala akan keluarkan kisah Nabi Lut, keluarkan daripada situ, dan apabila Rasul dah tak ada di situ, maka akan terkena azab kepada mereka. Jadi mereka tak faham perkara ni. Mereka tak faham bahawa benda ni telah berlaku sebelum-sebelum daripada ni lagi. Jadi Allah SWT kata wa idzan la yalbasuna khilafaka selepas daripada kamu wahai Muhammad illa qalila, melainkan sebentar saja. Sedikit itu maknanya sebentar saja. Ada satu lagi tafsiran mengatakan bahawa iaitu setelah, kalaulah mereka keluarkan Muhammad, ertinya apa? Selepas daripada itu sekejap saja mereka ni boleh hidup. Apa yang berlaku selepas daripada Nabi Muhammad SAW ini tak berlaku lagi masa ayat ni turun. Selepas daripada Nabi Muhammad SAW dihalau daripada Mekah tu, tengok apa yang terjadi selepas tu. Hanya 2 tahun berlaku peperangan Badar. Selepas dalam peperangan Badar ni, majoriti daripada ketua-ketua Quraisy yang terbunuh di dalam peperangan Badar. So maknanya mereka fikir mereka ni dapat selamat kalau mereka dapat halau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ialah Allah Taala sebutkan apa yang berlaku ni adalah merupakan sunnah. Satu sunnah, iaitu apa? Kalau Nabi dah tak ada di situ, ertinya tak lama dah tu. Jadi Allah Taala kata sunnataman qad arsalna qablaka mir rusulina. Itu adalah merupakan satu sunnah yang Allah Taala dah tetapkan kepada apa yang berlaku sebelum daripada ni, iaitu sebelum daripada ni rasul-rasul kami Allah Ta'ala utuskan, dan apabila mereka keluarkan rasul itu ataupun rasul itu dah keluar, jaga, terkenalah sunnah. Jadi Allah Ta'ala kata walan tajida li sunnatina tahwila, kamu tak akan dapati pada sunnah kami, maksudnya pada undang-undang kejadian, peraturan kehidupan apa yang berlaku dalam, maknanya ialah dalam sunnah. Ini sunnah ni bukan sunnah yang kita kata sunnah Nabi tu, tapi maksudnya ialah satu ketetapan Allah, satu undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala di alam ini. Kalaulah Rasul tu tak ada, maka akan berlakulah azab di situ. Jadi Allah SWT kata walan tajida li sunnatina tahwila, kamu tak akan dapati pada sunnah kami ini sebarang perubahan. Kata tak berlaku macam tu. Mereka ni tak tahu. Tapi ayat yang ke-78 kita tengok sekarang, aqimis salah. Sekarang ni Allah Ta'ala beralih kepada Nabi SAW. Jadi seolah-olahnya ahli tafsir kata sekarang ni, wahai Muhammad, mereka ni menentang kamu, mereka ni tak berhenti-henti buat macam-macam perkara terhadap kamu wahai Muhammad. Jadi sekarang ni wahai Muhammad, apakah kamu perlu layan apa yang dibuat oleh orang kafir ni dan sebagainya ni? Tak, jangan layan mereka, teruskan kamu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni kamu dirikan solat. Allah Subhanahu Wa Taala kata aqimis solata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Wahai Muhammad, dirikan solat. Kita jugalah sekarang ni kan, iaitu kan kita walaupun mendapat tekanan, mendapat apa dan sebagainya itu, iaitu Allah SWT kata aqimis solah, dirikanlah solat. Kemudian bila dulu kisyamsi, bermula daripada gelincirnya matahari. Duluk maknanya gelincir matahari sehinggalah sampai kepada ila ghasaqil lail, sehingga kegelapan malam. Jadi ulama-ulama kata kat sini, dalam ayat ini saja, daripada duluk
sampai kepada ghasaqil lail, sampailah kepada malam ini, maka di situ ada 4 solat, ada 4 solat iaitu li dulu ke syamsi ila ghasaqil lail, dan kemudian wa Quran al-fajri, dan kemudian Quran al-fajri. Kenapa al-fajr tak disebutkan sebagai as-salahan? Jadi kalau ikutnya semua sekarang ada 5 daripada dulu syamsi ila ghasaqil laili ada 4, iaitu zuhur, asar, maghrib dan juga isyak. Dan kemudian wa Quran al-fajri, dan juga Quran al-fajr. Ulama-ulama sebut sini menarik di sini kan, iaitu Allah Ta'ala tak gunakan perkataan as-solah untuk fajar, tapi dia guna Quran fajar. Jadi memberi isyarat, menurut setengah ulama tafsir, dia kata memberi isyarat bahawa solat fajar ni perlu dipanjangkan bacaannya, perlu dipanjangkan bacaan Quran dalam tu kan, bukan pendek seperti sembahyang maghrib ke dan sebagainya kan, tapi dipanjangkan sedikit. Kenapa? Kerana waktu subuh ni adalah waktu nasyad, waktu semangat, waktu bangun daripada tidur kan, baru dapat kerehatan kan. Jadi maksudnya sebab itulah Quran al-fajr, inna Quran al-fajri, Allah Ta'ala kata, dan Quran pada waktu fajar itu, iaitu solat fajar itu, kana masyhuda, adalah merupakan satu waktu ataupun sembahyang yang dimasyhud, disaksikan oleh malaikat ni. Kerana dalam ulama tafsir kata maksud masyhud di sini adalah kerana pada waktu tu, iaitu waktu fajar ni, ialah pertukaran malaikat shift pagi, shift siang, shift malam kan, pada masa tu bertukar. Jadi pada masa tu, jadi adalah hadis yang menyebutkan bahawa Allah Ta'ala Maha tahu kan, tapi Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, bagaimana kamu tinggalkan umat hamba-hambaku? Malaikat berkata dia sedang sembahyang. Yang datang pun kata dia sedang sembahyang. Jadi maknanya solat. Sebab itulah dia kata panjangkan Quran al-fajr, solat fajar. Seterusnya ialah ayat yang ke-79 insya-Allah. Kita tengok ayat yang ke-79. Seterusnya Allah Ta'ala kata waqur. Allah Ta'ala ajar kita sekarang ni, dan katakanlah, ajar kepada Nabi Muhammad SAW, ajar kepada kita semua, waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, kul, katakan, Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku. Ni doa doa kan yang cantik kan, kita boleh amalkan doa ni kan. Nabi Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita amalkan doa ni, iaitu apa yang diminta? Adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, iaitu tempat masuk yang baik, tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku daripada secara keluar yang baik, yang benar, sidqin. Waj'alli min ladunka sultanan mubin nasira, dan jadikanlah untukku, waj'alli, dan jadikanlah untukku, min ladunka, daripada engkau ya Allah. Tak ada datang boleh beri daripada lain kan. Min ladunka sultanan, iaitu kekuasaan, nasira, yang menolong aku, membantu aku untuk melaksanakan kerja-kerja aku. Jadi apa maksud sini? Ulama-ulama tafsir memberikan makna kepada ayat ni, iaitu doa ini. Maksudnya ialah disuruh kita ni berdoa supaya Allah SWT Allah Ta'ala meminta kita supaya kita ni berdoa, meminta kepada Allah supaya berikan tempat masuk yang baik, yang benar. Jadi apa maksud benar sini? Ulama-ulama tafsir kata maksudnya ialah kita ni, apabila kita ni kan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bekerja untuk menyampaikan agama, jadi ini sekali lagi kan kita tengok kan, bertalu-talu kita tengok kan Allah Subhanahu Wa Taala kan secara tidak langsungnya menyuruh kita ni menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyebarkan agama. Jadi sebab itulah kita ni kena menjadi orang yang menyebarkan agama. Kalau kita tak boleh menjadi orang yang menyebarkan agama, kita mesti bantu orang menyebarkan agama. Kita mesti gembira, kita mesti suka kepada orang yang nak bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia menyelamatkan kita semua sebenarnya. Kalau kita tak boleh, kalau kita tak mampu, kalau kita ni sibuk kan, kita bantu dengan apa-apa cara saja kan, sepatutnya supaya agama ni tersebar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, apabila kita ni menyampaikan agama, maka kita akan mendapat kesusahan. Jadi sebab itulah Allah SWT ajar kita ni supaya kita ini berdoa, supaya kita ni diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalaulah maknanya lah di tempat kita ni susah, jadi tunjukkanlah aku ya Allah, keluarkanlah aku daripada tempat yang susah ni kepada tempat yang lebih betul, tempat yang benar, tempat yang mudah kan, dan jadikanlah aku sultan. Jadi ada 3 perkara di sini, 3 perkara yang disebutkan supaya kita ni berdoa, iaitu yang pertama mudkhala sidqin. Jadi mudkhala sidqin tu diminta oleh Nabi SAW. Jadi apakah dia dapat? Iaitu dapat masuk ke kota Madinah, iaitu dapat masuk ke kota Madinah, diterima, kemudian menjadi tempat dakwah yang seterusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah satu mudkhala sidqin. Dan kemudian sebut betul wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku daripada tempat yang benar juga, iaitu apa? Makkah al-Mukarramah. Maknanya keluarnya, hijrahnya, berpindahnya itu sepatutnya adalah menjadi satu lumrah. Kalau kita ni orang yang mana bekerja untuk menyampaikan agama dan sebagainya kan, jadi tiba-tiba kita ni menjadi halangan untuk bergerak, untuk berpindah, itu adalah merupakan satu benda yang tidak boleh sepatutnya. Sebab apa? Kita berdoa ni, Allah Ta'ala ajar kita supaya kita berdoa, keluar, masuk, pergi ke sana kemari, itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang seolah-olahnya mesti, kita kata mesti, pasti kita ni. Sebab apa? Sebab orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kena keluar daripada satu tempat, masuk ke satu tempat yang lain. Jadi semua tu kita minta doa Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan mudkhala sidqin, kemudian mukhraja sidqin. Jadi ada ulama-ulama tafsir menyebutkan kenapa mudkhala lebih dahulu disebutkan, kemudian mukhraja, kerana dikatakan kerana mudkhala ini ialah positif, mukhraja ni adalah negatif. Kalau ikutnya lah kan, dari sudut tu kan, maknanya iaitu mudkhala ialah masuk ke satu tempat yang mana akan dapat memberikan kejayaan dan sebagainya kan, dan keluar tu adalah yang kedua. Jadi bukan didahulukan dari sudut masa. Dari segi masa memanglah keluar dulu kemudian baru masuk, tetapi dari segi yang baik adalah masuk dulu, masuk ke tempat yang benar, dan kemudian keluar daripada tempat yang keluar secara benar juga. Jadi berpindahnya kita, seorang da'i, berpindahnya seorang orang yang membawa agama ni adalah semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan sultanan nasira, iaitu kekuatan yang boleh membantu kita untuk menyampaikan agama, iaitu nasira, iaitu membantu. Kesultanan nasira menjadi iaitu apa-apa saja kan, tak kira lah kan. Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu lagi kan, iaitu ayat yang ke-81. Kita tengok insya-Allah ayat yang 81. Allah SWT kata waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dan sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap. Zahuqa maknanya hilang. Jadi Allah SWT menyuruh kita ni berkata, waqul, katakan, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Setengah kata bahawa ayat ini dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah semasa tahun yang ke-8 8 Hijriah, pada masa tu di keliling Mekah ni terdapat 360 berhala. 360 berhala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meruntuhkan berhala ni, menolak berhala-berhala ni, semua berhala ni kan. Of course lah kan ada dibuat oleh sahabat dan semua, tapi maksudnya kedatangan Nabi SAW, dan Nabi telah mula meruntuhkan, menghancurkan, menjatuhkan semua berhala-berhala ni. Dan semasa Nabi menurunkan, menjatuhkan, menolak semua berhala-berhala ni, Nabi baca ayat ni, iaitu Nabi baca ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang dah kebenaran sekarang ni, dan batil telah hilang. Wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kebatilan itu akan lenyap, akan hilang, tak boleh muncul. Jadi itu adalah kita katakan sebagai satu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa satu benda yang tak elok ni dia akan hilang, walaupun kemungkinan satu masa ni dia bergemerlapan, nampak macam hebat kan dan sebagainya kan, tak, dia akan hilang kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini kan, bahawa ini adalah, walaupun pada masa zaman Nabi tu, pada masa Nabi SAW tu di Mekah tu kan, benda ni tak nampak lagi, tapi Allah Ta'ala dah buat ketetapan. Jadi sebab itulah memberi semangat kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang menyampaikan agama, bahawa kebatilan akan hilang. Dia tak lama kan, walaupun kita kata 10 tahun, 100 tahun, tapi dia akan hilang juga akhirnya.
Kemudian Allah SWT kata, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa, dan kami turunkan Al-Quran itu padanya mempunyai syifa, iaitu penyembuh. Penyembuh utama ini sini ulama tafsir kata ialah penyembuh hati, bukan yang penyembuh badan. Penyembuh badan ini boleh digunakan, boleh digunakan, tak salah digunakan, tetapi yang utama sekali ialah penyembuh hati. Kerana hati ini macam-macam masalah kan, kekufurannya, kemaksiatannya, suka kepada benda-benda yang tak bagusnya, itu adalah merupakan masalah-masalah hati. Jadi Allah SWT sebutkan Quran ini, wa nunazzilu minal Quran, dan kami turunkan pada Quran ini ma huwa syifa, suatu yang menyembuhkan hati manusia. Sebab itulah kena baca banyak Quran. Quran itu akan mengobat manusia itu kan. Wa rahmah, dan kemudian dia menjadi rahmat lil mukminin, kepada orang-orang mukmin. Wala, dan kemudian itu untuk orang beriman. Dia ni menjadi penyembuh. Jadi maknanya kalau kita nak katakan dia ni menjadi penyembuh, syifa dengan Quran, syifa tu maknanya penyembuh. Darul syifa tu maknanya darul penyembuh, gitu kan, tempat penyembuhan, tempat berusaha untuk menyembuh. Jadi kalau kita katakan bahawa Quran itu menyembuh, sebab itulah maknanya kita tak salah kita gunakan Quran ini untuk menjadi sebagai bacaan-bacaan, untuk menyembuhkan, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai perantaraan untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sembuhkan kalau ada kesakitan. Tetapi yang lebih utama ialah penyembuh daripada penyakit hati itu, kerosakan hati. Kemudian Allah kata rahmah. Tapi untuk orang kafir, apa Quran ni? Bagi mereka Quran ni wala yaziduz zalimina illa khasara. Untuk orang-orang yang zalim, Allah Ta'ala kata sini kan, wala yazid, Quran ni dia tidak menambah kepada mereka itu, Quran tak beri tambahan apa-apa kepada orang kafir ni, kepada orang zalim, melainkan khasara, melainkan kerugian, feras, kecewa, lagi jauh lagi daripada kebenaran. Itu ada. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tengok sini kan, seterusnya ialah Allah Ta'ala sebut ayat yang ke seterusnya ialah ayat yang ke 83 insya-Allah, 83. Allah Ta'ala kata, wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibih. Allah Ta'ala sebut lagi sifat manusia kan, kita tengok kan, Allah Ta'ala sebut kan berkali-kali kan. Ni sifat manusia lagi. Sebelum ni daripada banyak lah kita jumpa kan, sifat manusia ni kan masuk dalam dalam laut, bila tak ada, ataupun pergi ke mana-mana lah kan, bila tak ada minta tolong kepada yang lain dah tak ada dah, pada masa tu minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang ni Allah Ta'ala ceritakan lagi ni kan sifat manusia lagi kan, iaitu wa iza an'amna 'alal insan, apabila kami beri nikmat kepada manusia ni, wa iza an'amna 'alal insan, kami beri nikmat kepada manusia, apa dia buat ni? Adakah dia ni akan lebih ni? Tak, dia akan sebutkan, iaitu dia sebut sini, Allah Ta'ala sebut sini kan, a'rada, dia berpaling, wa na'a bijanibih, dan menjauhkan dirinya. Na'a tu maknanya jauh, bijanibih itu sampingnya, maknanya menjauhkan sampingnya, tepi ni maknanya menjauhlah kan, maknanya menjauhkan dirilah. A'rada, berpaling, tak nak dengar kebaikan tu. Kalau lah maknanya bila dapat nikmat dia tak dengar, bila susah dia minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu sifat manusia. Jadi Allah Ta'ala marah kepada sifat manusia yang begini kan, dapat rezeki yang mewah, dapat kesenangan, so dia akan lupa pada Allah, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'rada wa na'a bi janibi. Wa iza massahu syarru, tetapi apabila terkena syarru, perkara-perkara keburukan untuk dirinya, dia rasa keburukan, kana ya'us, dan kemudian Allah Ta'ala kata dia akan pula putus asa pula. Ni satu sifat lagi manusia kan, kalau dia ni dapat nikmat, tengok kan, dia a'rada, dia berpaling daripada benda yang baik kan, tak hera pun kepada pemberi nikmat kan, tak ingat pun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi apabila terkena pula syarru, benda-benda yang dirasakan buruk pada dia, maka dia pun putus asa pula. Tu sifat manusia lagi. Kita boleh campur-campur kan, insya-Allah kan, kita ambil di sini, kita ambil tempat-tempat lain, kita akan akhirnya kita boleh buat kesimpulan apakah sifat manusia ni kan, perangai manusia kan, iaitu jenis manusia di sini kan. Tapi bukanlah bermakna ini, setengah ulama kata inilah sifat orang-orang yang tidak beriman. Inilah sifat orang-orang yang kita kata jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak beginilah, insya-Allah kan, insya-Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya berkata, ayat 84, Allah Ta'ala kata, kul
kullun, Allah Ta'ala katakan kullun ya'mal ala syakilati, semua orang akan bekerja mengikut syakilati dalam terjemahan kata keadaannya lah, bentuknya. Ulama ada dua pendapat di sini kan. Satu pendapat yang pertama, maksudnya iaitu seseorang itu akan bekerja mengikut kemampuan dia, kebolehan dia. Allah Ta'ala memberikan kebolehan kepada seseorang itu berbeza-beza. Ada dia hebat macam ni, dia tak hebat macam ni. Ada dia hebat sudut ni, dia tak hebat sudut ni kan. Jadi Allah SWT kata masing-masing gunakan kehebatan masing-masing. Itu secara umumnya maknanya kan, katakan kullun ya'mal ala syakilati, semua orang akan bekerja mengikut ni. Dan Allah Ta'ala pun menyuruh kita pun mengikut kemampuan kita, mengikut keadaan kita. Kalau kita lah nak sampaikan agama, kita katakan, jadi ada kemungkinan orang ni dia pandai bersyair, pandai menyanyi, dia ni pandai lah dari segi artnya kan, dari segi seni. Ada orang tak pandai, dia pandai dari sudut ni, dia pandai komputer, dia pandai ni kan, macam-macam. Jadi tak apa, masing-masing tu memberi mengikut kemampuan masing-masing, mengikut kebolehan masing-masing kan. Tapi semua kena memberi. Itu nombor satu lah kan, satu pandangan ulama. Pandangan yang keduanya mengatakan setiap orang itu setiap orang itu akan bekerja mengikut akidah yang dipegang. Ada orang akidah dipegang ialah akidah apa? Akidah yang rosak. Maka dia akan bekerjalah untuk menaikkan kerosakan tu, yang dia faham, yang dia itu. Tapi yang baik, yang beriman, akidah yang betul, orang yang berakidah betul, maka dia akan bekerja untuk menjayakan akidahnya. Tapi kalau orang yang ada akidah yang betul tapi tidak berusaha, maka itu adalah satu kesalahan lah kan. Sedangkan kita tengok kan orang-orang yang tak betul, dia ni berusaha betul-betul kan untuk menyampaikan akidah yang tak betul dia tu. Jadi katakan kullun ya'mal ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, dan Allah Ta'ala lebih tahu siapakah orang yang mendapat petunjuk, yang betul-betul dapat petunjuk. Jadi maknanya kalau kita tengok orang macam hari ni kan, macam-macam bentuk, macam-macam kerja kan, tapi Allah Ta'ala lebih tahu. Masing-masing mendakwa kata dia betul kan, tak kan? Tapi Allah Ta'ala lebih tahu mana yang betul, mana yang salah kan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita dah yang betul dan yang salah dalam Al-Quran ni, maka sama-sama kita belajar insya-Allah. Ayat 85 kita tengok di sini hari ni lah. Allah Ta'ala kata wa yas'alunaka 'anir ruh. Sekarang pergi pula kepada persoalan yang lain pula, iaitu mereka bertanya kamu tentang ruh. Macam mana mereka, siapa mereka ni? Mereka ni ialah, di dalam riwayat mengatakan ialah orang-orang Quraisy. Mereka nak lawan Muhammad tak dapat dah. Jadi akhirnya mereka pergi tanya orang Yahudi di Madinah tu kan. Orang Yahudi, kadang-kadang orang Yahudi pun datang ke Mekah tu kan, bisnes dan sebagainya kan. Jadi mereka jumpa orang Yahudi, mereka bertanya, kami nak tanya apa lagi Muhammad ni? Jadi orang Yahudi pun mengajarlah kepada orang-orang musyrik ni kan. Yahudi ni jahat kan. Mereka tahu dah Muhammad tu lebih dekat kepada mereka, sepatutnya mereka lah yang beriman. Tapi tak. Mereka ajar kepada orang-orang musyrik ni, mereka kata, tanya lelaki tu, Muhammad tu, apa dia ruh? Kalau dia boleh cerita, kalau dia cerita panjang pasal ruh tu, itu makna tak betul. Kalau dia kata, aku tak tahu pasal ruh, itu betul. Jadi mereka pun bertanyalah, yas'alunaka wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka pun bertanya, kamu wahai Muhammad, orang Quraisy ni, hasil daripada inilah ajaran yang diajar kepada mereka oleh orang Yahudi tu, mereka bertanya kamu tentang ruh. Katakan wahai Muhammad. Jadi Nabi akhirnya tunggu wahyu, dan kemudian wahyu datang beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kulir ruh, katakan ar-ruh min amri rabbi, itu masalah Tuhanku, itu urusan Tuhan. Aku tak tahu bentuk dia macam mana, apa benda, sebab aku pun tak boleh tengok kan. Jadi kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang pastinya yang benda yang kita nak tegaskan ialah bukan tahu tak tahu, tetapi kita kena ingatkan bahawa satu benda yang tetap ialah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepada manusia ini melainkan sedikit. Aku pun dapat sedikit, kamu apatah lagi kan orang Quraisy kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala beritahu wahai Muhammad kepada mereka ni, ruh ni itu urusan Allah, aku tak ada ilmu kan, melainkan sedikit. Jadi nak cerita kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya sangat banyak kan. Dalam tempat yang lain disebutkan bahawa kita ni, ilmu manusia ni hanyalah seumpama seperti setitik air kan, daripada lautan yang banyak kan. Itu adalah perbandingan sahaja kan. Yang lebih lagi ialah tidak ada limit kan, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni sangat-sangat limited. Walaupun kita ni dapat 10 PhD ke 20 PhD ke, katakan membaca 1000 kitab ke 1000 buku ke,
masih lagi ilmu kita hanyalah sedikit. Kita tengok saintis-saintis dan sebagainya kan. Seterusnya ialah ayat yang terakhir. Allah SWT kata, wala in syi'na lanazhabanna billazi awhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kena ingat wahai Muhammad, wala in syi'na, kalau kami kehendaki lanazhabanna billazi awhayna ilaik, kami boleh bawa lari. Maknanya apa yang kami dah beri kepada kamu tu wahai Muhammad, kami boleh tarik balik. Tarik balik maknanya hilangkan apa yang telah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, ilaika, awhayna ilaik, apa yang wahyu kami dah wahyukan kepada kamu. Kalau Allah Ta'ala nak tarik balik tu boleh. Kita nak katakan sekarang ni kan, kita ni ada ilmu katakan dah, tapi kadang-kadang kita tengok orang tu apabila dah tua kan, dah nyanyuk, dah tak ingat semua kan, kita tengok dia lupa kan. Ataupun orang ada ilmu kadang-kadang budak-budak masuk exam tengok lupa semua kan, nak exam lupa, padahal baca dah ingat dah. Tengok kan, Allah Ta'ala boleh buat benda tu kan. Kepada Nabi Muhammad SAW pun Allah Ta'ala katakan, wala in syi'na lanazhabanna billazi awhayna ilaik, apa yang kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad, kalau Allah Ta'ala nak tarik balik, nak ambil balik kan, nak lupakan semua, boleh. Summa la tajidu laka bihi alaina wakila, dan tak ada lagi orang yang boleh menjadi penolong kepada kamu kalau kami tarik balik benda tu kan. Jadi itu adalah merupakan Allah Ta'ala nak sebutkan bahawa kita ni lemah kan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua lemah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jumpa lagi insya-Allah di muka surat 291 dalam sesi akan datang insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah untuk share kepada semua sahabat-sahabat, insya-Allah berikan link kepada semua sahabat yang lain, letakkan sesi kita ni, link sesi kita ni dalam semua Facebook, dalam semua WhatsApp group, dalam semua grup-grup kita semua ada kan. InsyaAllah moga-moga kita akan dapat pahala yang berpanjangan insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.